Selamat sejahtera, nama saya Tong Sing. Kami dari kumpulan M12 John Wick. Berikut merupakan senarai nama dan pembagian tugas yang dilakukan untuk menjalankan tugasan ini. Watak utama dalam filem ini ialah John Wick. Filem ini mengisahkan bekas pembunuh John Wick telah melupakan masa lalunya yang kejam dan menjalani kehidupan yang aman dengan istrinya. John bagaimanapun diberikan seekor anak anjing daripada awal istrinya sebagai hadiah perpisahan untuk membantunya menghadapi kehilangan selepas dia meninggal dunia akibat sakit. Sekumpulan gangster Rusia memicah masuk ke dalam rumah John, mencuri keretanya dan membunuh anak anjingnya. Tindakan kejam ini menghidupkan semula kehidupan John sebagai pembunuh ubahan. Kerana anak anjing itu adalah hadiah terakhir yang dia terima daripada istri tercintanya. John mula membalas dendam kepada mereka. John menggunakan kehebatan pertempuran yang luar biasa dan rangkaian yang luas untuk mengalahkan mafia Rusia dan membalas dendam kematian anjingnya sepanjang filem itu. Bernafsu untuk membalas dendam, John bertempur dengan bekas mentornya dan ketua mafia Rusia. Akhirnya, John berjaya menewaskan mereka. Apakah faktor yang mempengaruhi kita untuk mengukai, mencintai, membantu atau memudara orang lain? Inilah teori yang boleh dikaitkan dengan teori identity social. Modern konspirasi keles yang akan hadir apabila tingkah laku ini berlaku dan menjadi penyebab kepada satu tingkah laku. Salah satu konspirasi ialah bagaimana kelainan orang yang sama bertingkah terhadap stimulus yang berbeza. Teori identity social yang terdapat dalam skena John Wick bab 1 ialah kebahagiaan John Wick dan isteri adalah salah satu sifat atau ciri yang membawa kepada perubahan yang positif kepada John Wick sebelum ini. Helen Wick ialah isteri kepada bekas pembunuh bayaran John Wick. Kematian Helen menjadi pemakin untuk kembalinya John Wick dalam dunia pembunuhan. Helen muncul dalam beberapa imbasan gambar dan merupakan protagonis dalam filem ini. Dalam kehidupan seharian, kita boleh kaitkan teori identity sosial dengan keberadaan harga diri. Teori psikologi ini adalah penting kerana ia akan mendorong kita untuk menyadari kesedaran diri pribadi dan pada masa yang sama mengkurangkan kita untuk melakukan perkara yang bercanggah dengan diri. Sebagai contoh, walaupun sesuatu peristiwa yang buruk berlaku, apabila kehilangan pasaran itu disebabkan peristiwa global seperti kematian, pembunuhan, kemalakan dan seumpamanya, kita masih boleh berfikir dengan waras untuk bertingkah dan tidak bercanggah dengan hukum undang-undang yang tidak membenarkan kita untuk bertingkah sendiri dan perlu melalui kuasa undang-undang yang sah. Kepentingan teori dalam kehidupan adalah menikmati hidup dengan selalu berfikir positif dengan sentiasa sedar perubahan mood yang berlaku. Perlu membuat introspektif, iaitu menyadari jenis kawalan sendiri dan tidak melakukan perkara yang boleh membahayakan diri sendiri dan kepada orang lain. Yang kedua adalah menyadari hakikat bahawa manusia secara biologi memerlukan sokongan daripada pasangan, kawan-kawan, ibu bapa, guru dan seumpamanya. Teori identity sosial adalah untuk kita mengenal pasti dan memilih jalan hidup yang betul kerana ia memang akan mempunyai sebab dan akibat dalam sesuatu perkara. Seterusnya ialah teori behavioristik. Teori ini menekankan penelitian pada tingkah laku manusia yang nyata dan peristiwa yang aktual maupun perubahan tingkah laku seseorang individu tersebut. Kita boleh lihat teori behavioristik ini di dalam movie John Wick, di mana tingkah laku John Wick telah berubah secara drastik apabila melibatkan hal kecil dan boleh menjadi masalah besar jika hal tersebut berharga untuk kita.
Ini adalah teori behavioristik yang terdapat di dalam scene John Wick Chapter 1. Terdapat 3 scene, iaitu scene yang pertama ialah scene John Wick bertemu Helen. Dalam scene ini, John Wick pada asalnya merupakan seorang pembunuh upahan dalam kumpulan yang bernama Continental dan tingkah lakunya berubah menjadi baik. Di sini kita dapat lihat berlaku perubahan tingkah laku bagi John Wick selepas dia berjumpa Helen, iaitu dia telah memutuskan untuk berhenti apabila berjumpa dengan Helen. Namun John Wick telah diberikan syarat oleh ketua pemimpin Continental untuk membunuh semua pesaingnya. Scene kedua ialah scene John Wick membalas dendam ke sekelompok orang Rusia di atas kematian anjing, iaitu Daisy. Pembunuhan anjing pemberian Helen oleh sekelompok orang Rusia itu telah menyebabkan tingkah laku John berubah menjadi negatif berbanding positif pada sebelum ini. Scene ketiga ialah scene John Wick terluka selepas duel Continental. Tingkah laku John yang pada awalnya sudah berhenti daripada melakukan perkara buruk telah berubah dalam sekelip mata, di mana tingkah laku John yang lama kini menguasai diri bagi melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh anak pemimpin Continental tersebut. Ini adalah contoh yang menghubungkaitkan teori behavioristik dalam kehidupan harian keibubapaan ataupun parenting, di mana ibu bapa menyediakan sistem ganjaran, iaitu anak akan memperoleh mata apabila melakukan kerja rumah setiap hari. Apabila kanak-kanak ini mengumpul sejumlah mata tertentu, mereka boleh menukarnya dengan ganjaran atau keistimewaan kecil seperti masa tambahan untuk menonton televisyen atau diberi layanan istimewa. Sebaliknya, jika kanak-kanak gagal menyiapkan kerja rumah, mereka akan hilang mata atau dihukum seperti kehilangan keistimewaan sementara. Ini adalah beberapa kepentingan teori behavioristik dalam kehidupan harian. Yang pertama ialah memahami motivasi. Dalam meneliti ganjaran, hukuman dan insentif yang mempengaruhi tingkah laku, individu boleh menerima pandangan tentang motivasi mereka sendiri dan orang lain. Pemahaman ini membantu dalam menetapkan matlamat, membentuk sistem ganjaran yang berkesan dan memupuk motivasi intrinsik. Kedua ialah mencipta persekitaran pembelajaran optimum, iaitu pendidik boleh memotivasikan pelajar, membentuk tingkah laku mereka dan mencapai kejayaan akademik dengan menggunakan teknik peneguhan. Behavioristik juga membantu dalam pengurusan bilik darjah, mewujudkan rutin dan menangani cabaran tingkah laku. Yang terakhir ialah pengaruh sosial dan kepatuhan. Ianya memberi peneguhan tentang bagaimana individu dipengaruhi oleh persekitaran sosial, norma dan tekanan daripada rakan sebaya mereka. Pemahaman ini menjelaskan fenomena seperti tingkah laku kumpulan, arah aliran dan pematuhan kepada jangkaan sosial. Sebagai kesimpulan, meskipun ianya sekadar filem semata-mata, namun perisian yang terdapat dalam filem tersebut dapat dijadikan sebagai pengajaran dan saling berkat dalam kehidupan seseorang. Adegan-adegan yang diperlihatkan dapat dikaitkan dengan teori atau konsep berkenaan psikologi. Melalui filem ini, jelas menunjukkan bahawa tekanan sosial dan faktor persekitaran mempengaruhi seseorang itu untuk berfikir, bertindak dan beremosi. Berikut merupakan rujukan yang telah kami buat. Sekian, terima kasih.